Petikan Alkitab untuk khutbah adalah daripada Kejadian 2 ayat 14 hingga 15. Sungai ketiga yang bernama Tigris pula mengalir di sebelah timur Asyur. Sungai keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, semua anggota Mami dari Gereja Cawangan dan Gereja Tempatan, penonton GCN dan semua anak Tuhan yang menghadiri ibadah ini dalam talian. Inilah penjelasan tentang kejadian sesi ke-51. Dalam khutbah yang lalu, saya telah berbicara tentang 3 daripada 4 sungai utama yang diciptakan oleh Tuhan di bumi. Sekarang izinkan saya berbicara tentang sungai yang keempat, iaitu Sungai Efrat. Kita masih mempunyai Sungai Efrat pada hari ini. Sungai Efrat bermula dari tanah tinggi di timur Turki, mengalir melalui Syria dan Iraq dan akhirnya berakhir di Teluk Parsi. Anda dapat melihatnya dalam peta sekarang. Sungai Efrat mengalir sepanjang jalan ke Teluk Parsi melalui Turki, Syria dan Iraq. Ia sangat dekat dengan sungai ketiga iaitu Hidakir. Dan kemudian kedua-dua sungai ini bergabung. Sungai Tigris dan Efrat bergabung dan mengalir ke Teluk Parsi. Itulah sebabnya kedua-dua sungai ini sering disebut sebagai Sungai Tigris dan Efrat pada masa ini. Sungai Efrat sekarang tidak sama seperti dahulu kerana bentuk muka bumi telah banyak berubah selama ini. Sungai Efrat bermula dari tanah tinggi di timur Turki, mengalir melalui Syria dan Iraq dan akhirnya berakhir di Teluk Parsi. Adakah bentuknya seperti bulan sabit? Tamadun Mesopotamia berkembang dengan kelimpahan memanfaatkan tanah yang subur. Ada satu lagi sebab Tuhan meletakkan masuk kekayaan dalam nama Efrat. Kawasan ini mempunyai banyak simpanan minyak yang merupakan sumber asli paling penting pada masa ini. Simpanan minyak di Timur Tengah merangkumi kira-kira 80% daripada simpanan minyak dunia. Jumlah simpanan minyak Iran dan Iraq masing-masing merupakan yang ketiga dan keempat terbesar di dunia, manakala Arab Saudi menduduki tangga teratas. Terutamanya Iraq mengisahkan pada Oktober 2010 bahawa mereka menemui 24% lebih banyak simpanan minyak berbanding sebelum ini. Negara-negara pengeluar minyak di Timur Tengah menjana banyak wang hanya dengan menjual minyak. Minyak menjadi sumber asli yang penting pada abad ke-19. Tapi Tuhan telah mengetahui apa yang akan berlaku pada akhir zaman. Dengan mempertimbangkan semua perkara ini, Tuhan meletakkan masuk kekayaan pada nama sungai ini. Namun begitu, Alkitab juga menubuatkan bahawa akan berlaku peperangan besar di kawasan ini selama 7 tahun kesusahan kerana simpanan minyak
berlimpah. Wahyu 9 ayat 14 hingga 15 menyatakan, suara itu berkata kepada malaikat ke-6 yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah 4 malaikat yang terikat di sungai yang besar, iaitu sungai Efrat itu. Keempat-empat malaikat itu pun dilepaskan. Mereka telah disediakan khas untuk membunuh sepertiga umat manusia pada jam, hari, bulan dan tahun itu. Biarlah saya menjelaskan aliran situasi dunia yang menjadi latar belakang nubuat ini. Pada hari ini, dunia mempunyai 3 kuasa besar dan trend ini akan menjadi lebih jelas pada masa hadapan. 3 kuasa utama ini merujuk kepada Amerika Syarikat, China, Rusia dan Kesatuan Eropah. Pada suatu ketika semasa 7 tahun kesusahan, Kesatuan Eropah akan bekerjasama dengan Pakatan China dan Rusia. Lebih tepat lagi, Kesatuan Eropah akan memanipulasi China dan Rusia dari belakang tabir. Oleh itu, selepas keluaran ketika mereka dalam perjalanan ke Kanaan, Tuhan berfirman kepada Musa dalam Keluaran 19:5 hingga 6, seluruh bumi milikku. Hal ini bermaksud bahawa seluruh dunia merupakan milik Tuhan. Israel ialah umat pilihan Tuhan, tetapi seluruh dunia ialah milik Tuhan. Jika kamu bersungguh-sungguh mematuhiku dan taat memegang perjanjianku dengan teguh. Perkara yang sama berlaku untuk bangsa-bangsa lain. Jika mereka taat kepada firman Tuhan dan berpegang pada perjanjiannya, kamu akan menjadi hartaku yang istimewa antara segala bangsa. Hal ini bermaksud bahawa anda akan menjadi kerajaan Tuhan dan umat Tuhan. Kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa suci. Selain itu, bangsa-bangsa itu akan menjadi bangsa sulung. Mereka akan menjadi kerajaan para imam, bangsa sulung dan bangsa yang suci. Bagiku, kamu akan menjadi kerajaan para imam dan bangsa suci. Firman inilah yang harus kau sampaikan kepada orang Israel. Yehezkiel 38 ayat 12 menggambarkan umat pilihan Israel sebagai suatu bangsa yang tinggal di pusat bumi. Tuhan memilih Israel sebagai contoh kerajaan Tuhan. Untuk jodohan ini, Tuhan menciptakan 4 sungai di sekeliling Israel. Saya telah memberitahu anda tentang kepentingan setiap tamadun yang muncul daripada keempat-empat sungai ini. Anda dapat lihat bahawa Tuhan benar-benar ialah satu-satunya yang menguasai sejarah manusia. Saudara-saudari dalam Kristus yang saya kasih, marilah kita meneliti Kejadian 2 ayat 15 yang menyatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengejarkan serta memelihara taman itu. Adam diciptakan daripada debu tanah dan ketika Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya, dia menjadi roh yang hidup. Adam sebagai roh yang hidup memiliki tubuh rohani yang tidak binasa atau tua, berbeza dengan tubuh fizikal manusia. Oleh itu Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden di langit kedua, bukan di bumi. Taman Eden ialah ruang rohani di mana tiada makhluk hidup
mati atau binasa. Sebaliknya, bumi ialah dunia fizikal di mana makhluk hidup akan mati dan kembali menjadi segenggam debu tanah. Oleh itu, tempat yang lebih sesuai untuk Adam ialah Taman Eden. Walaupun Adam diciptakan di bumi, Tuhan membawanya ke Taman Eden dan memberinya kuasa untuk memerintah bukan hanya Taman Eden, malah juga bumi. Kejadian 1 ayat 28 menyatakan, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, serta penuhilah dan takluki bumi, berkewenangan atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala makhluk hidup yang berkeliaran dan yang bergerak di muka bumi. Di sini bumi merujuk kepada Taman Eden dan bumi. Adam tinggal di Taman Eden tetapi boleh datang ke bumi untuk menaklukinya. Bayangkan betapa besarnya kuasa dan autoriti Adam pada masa itu. Fikirkanlah kuasa maharaja-maharaja meminta kawasan luas dalam empayanya. Apa-apa sahaja dikatakan oleh mereka menjadi undang-undang dan mesti dilaksanakan. Bukan sahaja nyawa manusia, malah nasib sebuah bandar atau kota bergantung kepada keputusan maharaja. Adakah dia Nero, Raja Roma? Dia memerintahkan agar Roma dibakar lalu kota itu musnah dalam api. Dengan hanya satu kata daripada maharaja, kota Roma yang megah telah dibakar dan musnah. Raja-raja di bumi ini yang memerintah sebahagian bumi mempunyai kuasa yang begitu besar. Oleh itu, betapa hebatnya kuasa yang dimiliki Adam. Dia mempunyai kuasa untuk menjaga dan menakluki seluruh bumi serta Taman Eden. Selain itu, Taman Eden ialah tempat yang jauh lebih luas daripada bumi. Oleh itu, bagaimanakah Adam dapat memiliki kuasa dan autoriti yang begitu besar? Ketika Adam mula-mula diciptakan, dia mempunyai tubuh seorang dewasa tetapi otaknya tidak mempunyai sebarang pengetahuan. Tuhan tidak menciptakan Adam sebagai bayi, tapi sebagai seorang dewasa. Namun otaknya kosong tanpa pengetahuan. Dengan demikian dia seperti bayi yang baru lahir. Apabila kanak-kanak memberi pendidikan yang betul dan membesar, barulah mereka menjadi manusia yang berakal. Kanak-kanak mesti membesar dengan didikan yang betul untuk menjadi insan yang baik. Jika tidak, mereka akan mengalami kekurangan fizikal dalam apa-apa aspek. Apabila kekurangan fizikal itu semakin bertambah, hal ini akan menyebabkan masalah. Anda mesti mendidik mereka dengan kebenaran dan dalam Tuhan Yesus. Jika tidak, mereka akan menghadapi kekurangan fizikal dan menjalani kehidupan yang sukar disebabkan kekurangan fizikal itu. Apabila anak itu membesar, dia boleh menyebabkan banyak masalah. Setelah Tuhan membawa Adam ke dalam Taman Eden, dia mengajar Adam dengan pengetahuan kebenaran, iaitu pengetahuan rohani. Bukan saja Tuhan Bapa, malah Tuhan Anak dan Tuhan Roh Kudus juga mengajar Adam banyak perkara. Terutama sekali oleh sebab Roh Kudus menunjukkan lebih banyak sifat kemanusiaan berbanding keilahian. Dia mengajar Adam secara terperinci tentang hati dan kasih Tuhan Bapa. Dia mengajar Adam apa yang menyenangkan hati Tuhan Bapa, mengapa dia menciptakan Adam sebagai roh yang hidup dan bagaimana dia menciptakan Adam. Selain itu, Roh Kudus mengajar Adam bahawa dia harus menakluk langit pertama dan Eden di langit kedua. Dia mengajar Adam cara untuk menguasai segala sesuatu di dalamnya. Adam tidak tahu cara untuk menakluk, maka dia perlu belajar. Selain itu, Roh Kudus mengajarnya bahawa Tuhan Bapa berada di langit ketiga atau langit keempat dan dia berkenan pada puji-pujian. Sekarang adakah hal ini bermaksud bahawa Tuhan Trinity pergi ke Taman Eden? Adakah Tuhan Trinity mengajar Adam seperti seorang tutor duduk bersama pelajarnya?
Tidak, entiti asal Tuhan Trinity tidak pergi ke langit kedua. Hal ini demikian kerana di langit kedua terdapat juga Lucifer dan roh-roh jahat yang telah mengkhianati serta memberontak terhadap Tuhan. Oleh itu, walaupun Tuhan Bapa kadang-kadang turun ke bumi di langit pertama, dia tidak pergi ke langit kedua. Namun begitu, Adam juga tidak boleh masuk ke langit ketiga atau langit keempat. Oleh itu, bagaimanakah Tuhan bertemu dengan Adam dan mengajarnya? Terdapat laluan dan pintu gerbang yang menghubungkan tempat kediaman Tuhan Bapa dan Taman Eden. Tuhan Bapa berkomunikasi dengan Adam melalui laluan rohani ini. Walaupun dia tidak pergi ke langit kedua, dia dapat berfirman kepada Adam seolah-olah mereka sedang berbicara secara berhadapan. Kerajaan syurga dilengkapi dengan segala sesuatu. Dengan perkembangan sains di dunia ini, kita telah dapat melihat sesuatu dari jauh. Dan kita juga telah dapat mengukur serta melihat sesuatu dari jarak yang jauh dengan menggunakan teleskop astronomi. Oleh itu, betapa lebih hebatnya syurga. Pada hari ini, manusia telah membangunkan sains dan teknologi. Kita mempunyai panggilan video dan persidangan video. Di dalam alam rohani, kita dapat melihat orang lain atau objek di dalam dimensi lain melalui laluan rohani. Tuhan Trinity mengajak Adam yang berada di Taman Eden menggunakan laluan ini. Tuhan memberikan Adam kebijaksanaan, kuasa dan autoriti untuk menakluk, memerintah dan menguasai langit pertama serta Eden di langit kedua. Dengan cara ini, Adam memiliki keserupaan dengan Tuhan, bukan hanya dari segi penampilan, tapi juga dari segi kedalaman. Dia mempunyai kebijaksanaan luar biasa untuk menggunakan sepenuhnya pengetahuan kebenaran yang diberikan oleh Tuhan, sebanyak 100%. Selain itu, di dalam alam rohani, ketidakberdosaan merupakan kuasa dan autoriti. Adam pada waktu itu tidak berdosa sama sekali, dan dia menerima autoriti cahaya daripada Tuhan. Itulah sebabnya dia dapat menjaga Taman Eden dan bumi daripada roh-roh kegelapan. Jika anda juga berada dalam cahaya seperti Adam pada waktu itu, Tuhan boleh memberikan anda kuasa yang besar. Kuasa untuk menguasai iblis, bermaksud kuasa untuk menakluk penyakit, bencana dan segala perkara seumpamanya. Hal ini bermaksud bahawa kita dapat menghalang iblis daripada pekerjaan jahat mereka, memecahkan dan menghancurkannya, serta berkuasa ke atasnya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dapat menakluk dan menguasai. Hal ini bermaksud bahawa kita tidak dapat diabapakan. Selagi Adam berada di sana, roh-roh kegelapan tidak dapat menceroboh masuk ke dalam Taman Eden atau ke bumi. Tuhan memberikan Hawa kepada Adam sebagai isterinya. Tuhan memberkati mereka dan berfirman kepada mereka untuk beranak cucu dan memenuhi bumi. Kita dapat menyimpulkan daripada ayat ini bahawa Adam dan Hawa melahirkan banyak Adam di Taman Eden. Mereka sebenarnya berkembang biak dengan pesat, kerana di Taman Eden tiada penyakit atau kematian. Tuhan memerintahkan Adam dan Hawa untuk beranak cucu, bertambah banyak dan menakluki bumi. Tetapi bagaimana jika mereka melahirkan anak-anak di bumi, sebuah planet yang kecil? Jika mereka tidak memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, mereka akan menghidup tidak terhitung lamanya. Jika mereka hidup di bumi ini selama 1000 tahun, populasi pasti akan memenuhi bumi ini. Jika terdapat sebuah Taman Eden di bumi,
bumi akan dipenuhi oleh manusia sehingga tiada ruang untuk berdiri. Kerana mereka hidup selama ribuan atau puluhan ribu tahun dan melahirkan anak-anak tanpa mengalami kematian. Anda telah belajar tentang kerajaan syurga dan bahawa dalam tempoh 1000 tahun, populasi bumi ini akan meningkat dengan pesat. Mengapa? Kerana semasa 7 tahun kesusahan, hanya 1/3 daripada manusia akan terselamat. Tetapi dalam kerajaan 1000 tahun, manusia tidak akan jatuh sakit dan akan berkembang biak dengan pesat serta memenuhi bumi. Berdasarkan fakta-fakta ini, adalah tidak masuk akal untuk mencari Taman Eden di bumi. Taman Eden ialah tempat di mana manusia hidup selama-lamanya. Tetapi manusia mengabaikan fakta ini dan tidak berfikir mengenainya. Malah masih mencari Eden dengan mengatakan bahawa Eden pasti berada di Timur Tengah. Oleh itu, Alkitab tidak ditafsirkan dengan betul dan hanya cuba diselesaikan dengan pengetahuan manusia, sehingga manusia tidak dapat memahami Alkitab dengan betul. Jika anda berdoa dengan sungguh-sungguh dan berkomunikasi kasih dengan Tuhan, jika Tuhan Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus memberitahu anda melalui inspirasi yang diberikan oleh Tuhan dan kebenaran Roh Kudus, anda akan memperoleh jawapannya. Keturunan Adam dan Hawa berkembang biak dengan pesat kerana di Taman Eden tiada penyakit atau kematian. Selain itu, daripada satu lagi ayat dalam Alkitab, kita dapat memahami bahawa Hawa melahirkan anak-anak di Taman Eden. Ketika Adam dan Hawa berdosa, Tuhan berfirman kepada Hawa. Kejadian 3 ayat 16 menyatakan, firman-Nya kepada perempuan itu, aku akan melipat gandakan kesakitan dan kesusahanmu semasa engkau melahirkan anak. Namun begitu, kamu tetap akan mengingini suamimu dan dia akan berkuasa ke atasmu. Tuhan berfirman, aku akan melipat gandakan kesakitan dan kesusahanmu semasa engkau melahirkan anak. Wanita harus berusaha keras dan bekerja keras ketika melahirkan seorang anak. Namun begitu, anggota gereja kita melahirkan anak tanpa banyak kesakitan kerana mereka menerima doa saya. Walaupun jika anda mengandung dan bersiap sedia dengan doa lebih awal, anda dapat melahirkan pada waktu terbaik dengan kesakitan yang sedikit. Dengan kata lain, adalah penting bagi ibu untuk bersiap sedia dengan doa. Tuhan berfirman bahawa suami harus berkuasa ke atas isterinya. Tuhan berfirman bahawa suami harus berkuasa ke atas isterinya. Mengapa? Kerana wanita itu memakan buah daripada pokok pengetahuan mengenai perkara yang baik dan yang jahat, lalu berdosa dan manusia telah dikutuk. Oleh itu wanita itu lebih bertanggungjawab. Laki iaitu Adam juga bertanggungjawab, tetapi wanita itu iaitu Hawa mempunyai dosa yang lebih besar. Dengan demikian, Tuhan berfirman bahawa dia akan mengingini suaminya dan bahawa suaminya harus berkuasa ke atasnya. Tuhan tidak berfirman, mulai sekarang engkau akan mengalami kesakitan dalam melahirkan anak. Tetapi dia berfirman, aku akan melipat gandakan kesakitan dan kesusahanmu semasa engkau melahirkan anak. Melipat gandakan kesakitan dalam melahirkan anak bermaksud bahawa sebelum ini sudah ada kesakitan dalam melahirkan anak. Saya akan menjelaskan hal ini dengan lebih terperinci kemudian. Tetapi ketika wanita melahirkan anak di Taman Eden, mereka mengalami kesakitan yang ringan. Untuk bayi keluar, pelvis ibu harus melebar. Walaupun mereka adalah roh yang hidup, mereka merasakan bahawa tulang mereka melebar dalam proses persalinan. Namun begitu, kesakitan itu tidak seberapa jika dibandingkan dengan kesakitan melahirkan anak di bumi.
Pada masa lalu, kesakitan dan melahirkan anak sangat besar sehingga kadang-kala ibu meninggal dunia dan bayi selamat. Melahirkan anak merupakan perkara yang sangat menyakitkan dan setelah berusaha sedaya upaya, ibu itu akhirnya meninggal dunia. Ada maksud lain dalam fakta bahawa wanita akan mengalami peningkatan kesakitan dalam melahirkan anak. Saya akan membincangkannya lagi apabila kita sampai ke kejadian bab 3. Adam dan Hawa melahirkan banyak anak di Taman Eden. Anak-anak mereka berterusan melahirkan anak-anak. Dengan cara ini, Taman Eden dipenuhi oleh anak-anak mereka. Adam dan Hawa tidak tinggal di Taman Eden hanya untuk tempoh yang singkat. Ketika saya menerima wahyu mengenai kitab Kejadian pada tahun 1983, Tuhan berfirman, Adam dan Hawa hidup di Taman Eden lebih lama daripada yang dapat kamu bayangkan. Namun begitu bagi Tuhan, tempoh yang sebegitu lama juga seperti hanya sesaat. Bagi Tuhan, tempoh itu ialah masa yang singkat. Tetapi bagi manusia, tempoh itu ialah masa yang begitu lama sehingga kita tidak dapat mengira tahunnya. Oleh sebab banyak orang tidak menyedari fakta ini, mereka hanya berfikir bahawa Adam dan Hawa melakukan dosa tidak lama selepas mereka diciptakan. Jika hal itu adalah benar, Tuhan bahkan tidak perlu menciptakan Taman Eden sebagai tempat yang berasingan. Selain itu, Tuhan juga tidak perlu memberikan kuasa dan autoriti yang begitu besar kepada Adam. Adam akan kehilangan semua autoritinya dan akan diusir dari Taman Eden sebab saja dia berdosa. Walaupun Adam hidup dalam tempoh yang sangat lama di Taman Eden, melahirkan anak-anak, dia menakluk dan berkuasa atas Taman Eden dan bumi dengan autoriti dan kebijaksanaan diberikan oleh Tuhan. Adakah hari ini bermaksud bahawa dia memerintah kawasan begitu luas seorang diri? Saya telah menjelaskan dalam khutbah sebelum ini bahawa orang di Taman Eden juga mempunyai organisasi dan hierarki. Mereka dibahagikan kepada unit tertentu mengikut saiz dan setiap unit mempunyai pemimpin. Bersama para pemimpin ini terdapat makhluk lain yang membantu pemerintahan Adam. Saya akan menjelaskan siapa mereka dan bagaimana mereka membantu Adam dalam khutbah yang seterusnya. Saya juga akan menjelaskan apa yang dilakukan oleh Adam sepanjang masa yang begitu lama ketika dia tinggal di Taman Eden. Dalam khutbah ini saya telah menjelaskan lokasi dan maksud rohani Sungai Efrat. Saya juga telah menjelaskan bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan Adam. Tuhan sendiri menanamkan pengetahuan tentang kebenaran dalam Adam menggunakan laluan alam rohani. Tuhan Bapa ingin berkomunikasi dengan semua anaknya dan bukan hanya dengan Adam. Dia ingin mengajar kita tentang Tuhan Bapa dan tentang alam rohani secara terperinci. Tuhan ingin mengungkapkan hati dan kehendaknya kepada kita. Dia tidak mahu manusia berasa kecewa ketika membaca Alkitab. Dia mahu manusia memahami Alkitab dengan sepenuhnya. Namun begitu, tidak ada sesiapa yang dapat melakukannya. Tidak pernah ada sesiapa di bumi ini yang dapat mempunyai hubungan yang jelas dengan Tuhan. Sangat mengerikan bahawa hanya terdapat beberapa orang dalam perjanjian lama, beberapa orang dalam perjanjian baru, dan tiada sesiapa pada hari ini. Jika mereka meninggalkan semua dosa di dunia ini, memutuskan semua cinta kepada dunia, dan hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tidak melakukan apa yang dilarangnya, mematuhi apa yang difirmankan olehnya untuk patuh, dan mengikirkan apa yang diperintahkan olehnya untuk disingkirkan, dan melakukan semua perkara ini, serta memulihkan gambaran Tuhan dan menjadi sepertinya, maka Tuhan akan mahu memberikan mereka segala sesuatu. Kepada mereka Tuhan memberikan segala-galanya, mengabulkan doa mereka, memberikan jawapan kepada mereka, memberkati mereka, menyembuhkan mereka, menjadikan mereka sihat, dan membolehkan mereka berkomunikasi dengan Tuhan dengan jelas.
Banyak umat Tuhan dalam Alkitab adalah seperti ini. Tuhan ingin mengungkapkan dirinya dan alam rohani kepada kita, tapi tiada orang yang layak menerimanya. Yakobus 1 ayat 17 menyatakan, setiap pemberian yang baik dan sempurna diturunkan dari syurga oleh Bapa, sumber segala cahaya. Dia tidak berubah dan tidak seperti bayangannya akan berubah-ubah bentuknya. Sesiapa yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima pengampunan akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus memiliki perkara-perkara yang paling dalam tentang Tuhan Bapa. Roh Kudus berada dalam hati orang percaya dan dia berbicara kepada mereka atau memberikan inspirasi kepada mereka untuk mengajar mereka tentang hati dan kehendak Tuhan. Dia juga membolehkan mereka merasakan kasih Tuhan yang mendalam. Untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus yang jelas, kita tidak boleh mempunyai sebarang dosa. Kita harus menjadi seperti Adam di Taman Eden. Kita harus menyingkirkan segala ketidakbenaran dan kejahatan daripada hati kita dan memulihkan gambaran Tuhan. Dengan demikian, kita akan menerima autoriti dan kuasa rohani daripada Tuhan Bapa seperti yang dimiliki oleh Adam. Kita akan menjadi orang yang diberkati, yang dipimpin ke jalan keberhasilan dalam segala perkara. Semoga anda segera memulihkan gambaran Tuhan dan diberkati dengan autoriti rohani serta berkat yang seharusnya dinikmati oleh anak Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa.